Shalom saudara-saudari semua, bertemu kembali kita di segmen Rapsodi Reality TNI Malaysia. Hari ini saya ingin menjemput saudara-saudari bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris yang bertajuk Teruskanlah Berdoa. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, iaitu ayat pembukaan kita pada hari ini. Ada situasi tertentu yang kamu mungkin hadapi dan apa yang harus kamu lakukan hanyalah untuk berdoa sekali sahaja. Namun, terdapat situasi lain yang memerlukan kegigihan dalam berdoa. Firman Tuhan mengajar kita tentang pelbagai jenis doa dan apa yang harus dilakukan dalam doa-doa tersebut. Misalnya, apabila kamu menangani perkara tentang orang lain, terutamanya yang berkaitan dengan pilihan dan kepercayaan mereka yang salah, kamu tidak patut berdoa sekali sahaja dan melupakannya. Tetapi kamu terus berdoa bersyafaat untuk mereka, menghalau musuh yang menipu mereka. Kamu harus menekan pihak musuh secara berterusan sehingga dia pergi dan suatu perubahan berlaku. Ada begitu banyak kejahatan yang berlaku di dunia pada hari ini. Dan rancangan musuh adalah untuk membangunkan dunia antikristus sebelum waktunya tiba. Tetapi kita harus mencegahnya. Alkitab mengatakan bahawa doa orang benar yang bersungguh-sungguh akan menyebabkan kuasa yang luar biasa tersedia ada. Kita akan terus memberi tekanan dalam roh, memasukkan perintah dan aktiviti-aktiviti kegelapan. Tuhan tidak pernah menganggap syaitan adalah suatu masalah, kerana Dia telah memberikan kita kuasa ke atas para iblis dan kuasa kegelapan. Sebahagian besar masalahnya adalah anak-anak Tuhan lebih menumpukan perhatian pada keuntungan mereka sendiri dan bukannya pada iman untuk menyelamatkan manusia. Dunia kita pasti akan menjadi sebuah tempat yang lebih baik jika kita menumpukan lebih perhatian pada jiwa manusia dalam doa yang bersungguh-sungguh, dalam doa syafaat, permohonan, ucapan syukur, dan memberitakan firman. Inilah perkara yang Dia telah suruh kita lakukan, dan Dia sudah pun memberitahu kita hasilnya dan mengapa kita harus melakukannya. Sebab itu, pertama sekali aku menasihatkan agar dipanjatkan permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan ketulusan. Itulah yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 4. Ikutilah firman dan berdoalah sedemikian. Yesus berkata, manusia harus selalu berdoa dan tidak jemu. Lukas 18 ayat 1. Sekiranya kita mengikuti perintah dan berdoa sebagaimana diarahkan oleh Roh, maka kita akan menakluk seluruh dunia ini untuk Yesus Kristus, Maha Mulia Tuhan. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa. Aku mematahkan kuasa iblis dari semua jiwa manusia dan mengisytiharkan bahawa Injil menembusi hati ramai orang di seluruh dunia hari ini, membuatkan mereka berpaling dari kegelapan kepada terang dengan kebenaran Kristus yang dibangunkan di dalam hati mereka. Setiap halangan dan bagi penyebaran Injil dimusnahkan dalam nama Yesus Kristus, dan terdapat penuaian jiwa yang besar di semua negara. Amen. Untuk renungan tambahan, kita boleh membaca di 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 4 dan James 5 ayat 16.
Sampai kita bertemu lagi di renungan akan datang. Terima kasih. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.